Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nasalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Al-jabiratu wa hukmuha, jabirah dan hukumnya, hukum berkaitan dengan jabirah itu. Jabirah asalnya jabarah, paksa. Maksud dekat sini jabirah ialah pembalut anggota yang patah. Kalau tangan tu patah, maka kena letak simen, kayu, ikat kayu pada anggota patah tu supaya tulangnya tidak bergerak. Kalau tidak, bila nak baiknya tulang patah tu, mestilah tulang tu sentiasa tak bergerak, barulah dia boleh bercantum semula kan. Wa sahibul jabirati jabair, dan orang yang pakai jabair. Jabair jamak jabirah kan. Apa ni, pembalut anggota patah, jabair, jabirah. Wahia khashbatun, iaitu kayu atau nahwuha, atau seumpama kayu ka qasbah. Qasbah ni kayu yang tak ada teras, contohnya buluh, tebu, batang tebu, batang teberau, batang nipia kan. Itu semua qasbah, qasbah, kayu yang tak ada teras. Lawan dia kayu yang ada teras tu khashab. Tudau alal kasri, yang diletak, yang diikat pada anggota patah. Wa yushaddu 'alaiha, dan diikat pada anggota itu, lian jabiral kasra, untuk menjaga, untuk menjaga anggota patah tadi tu, memaksa dia supaya jangan bergerak kan. Wa sahibul jabair yamsahu bil ma'i 'alaiha, hendaklah dia menyapu air dengan air alaiha, ke atas jabirah tadi tu, ketika dia wuduk ataupun ketika dia berhadas besar, mandi junub, ataupun mandi haid, ataupun mandi hadas lah. Haitsu ansira naz'aha, sekira-kira dia sukar untuk menanggalkan jabirah tadi. Jabirah tu pembalut. Li khaufi mahdhurin mimma taqaddama, kerana takut dia mudarat, seperti mana yang telah dahulu kita bicarakan pada bab wuduk dan pada bab tayammum. Wa kadzalika lasuq, begitu juga dengan lasuq, tampalan. Bi fathil lam, lasuq tampalan, wa syuquq, dan belahan, luka terbelah luka tu, ataupun rekahan terbelah. Allati fi rijli, yang biasa berlaku pada kaki. Idzan sajja ila taqtir syai'in fiha, apabila perlu ihtaja, menitikkan sesuatu, letak ubat lah pada anggota yang terbelah tadi. Yamna'u min wusulil ma', yang boleh menegah sampainya air ke bahagian dalam luka tadi ya. Ditampal dengan sesuatu untuk menghalang air masuk ke dalam belahan tadi, terbelah luka dia kan, terbelah kaki, pecah kaki. Jadi kalau tak ditampal sesuatu, nanti bila nak sembuhnya belahan tadi, rekahan tadi kan, jadi tak boleh kena air. Jadi hukumnya yamsahu bil ma' 'alaiha, sapu je di atas tampalan tadi. Sapu. Okey. Wa yajibu masha kulliha bil ma', wajib dia menyapu keseluruhan jabirah tadi tu, jabair, serta lasuk dan juga syaquk, jabirah. Jadi wajib dia mashu kullaha bil ma', wajib dia sapu semua jabirah, lasuk dan syukuk tadi tu dengan air, isti'malan lahu, dalam keadaan masih lagi menggunakan jabirah, lasuk dan syukuk tadi tu. Tak ditanggal lagi lah, masih digunakan lagi, tak ditanggalkan lagi. Ma'amkana, wajib dia sapu tu apa? Wajib dia sapu tu
Ma'amkana, seboleh mungkin, bukan lebih kurang sapu saja. Dia bukan sapu lebih kurang, tapi sapunya betul-betul. Ma'amkana maknanya betul-betul sapu. Sapu atas betul-betul. Bi khilafi turab, berbeza dengan debu tayamum. La yajib mas'uha bihi, tak wajib sapu di atas anggota yang berbalut, berbungkus tadi, bertampal tadi, tak wajib. Kalau air wajib. Tayamum, debu dia tak wajib, kan? Tak wajib sapu di atas bungkusan tampalan balutan. Wala yuqdarul mashu bi muddatin, dan tidak ditetapkan kadar menyapu tadi tu dengan tempoh. Tidak ada tempoh tertentu. Tidak ada tempoh tertentu keharusan tentang sapu di atas balutan ataupun bungkusan ataupun tampalan. Ballahu al-istidamah, malah dia boleh selama-lamanya, ila al-indimal, sehinggalah sembuh. Okey, li'annahu, kerana lam yarid fihi at-taqitun, kerana tidak datang warid, tidak warid pada tempoh tu tadi. Tidak ada dalil lah, tidak datang, tidak warid dalil pada tempoh. Selagi mana ada keperluan, belum sembuh sakit tu, selagi itulah balut tu tak perlu dibuka dan boleh sapu di atas balutan. Lianna satira, kerana yang menutup, balutan yang menutup tadi tu, la yunza'u lil janabati, tidak perlu ditanggalkan dengan sebab berjunub. Bila berjunub tak perlu ditanggalkan. Bi khilafi al-khuf, bi khilafil khuffi fihima, berbeza keadaannya dengan khuf. Khuf ni stoking kulit yang dipakai di negeri sejuk. Jadi musim sejuk, kita berjalan tu, kaki kita sepak angin sejuk. Bila sepak angin sejuk, nanti udara sejuk masuk ke seluruh badan, mudarat. Jadi untuk mengelakkan angin sejuk masuk ke seluruh badan melalui ujung jari kaki yang menyepak angin tadi tu, pakai stokin kulit, selamatlah. Jadi bila kita dah berwuduk pakai stokin kulit, batal wuduk, tak payah tanggalkan khuf tu. Sapu sahaja di atas khuf. Ketika basuh kaki, tak payah basuh kaki, sapu je di atas khuf. Di atas, bukan di tapak kaki tu, di atas, boleh. Tapi bi khilafi al khuf, berbeza dengan khuf pada janabah kan. Kalau dia berjunub, dia tak boleh sapu di atas khuf, dia wajib tanggalkan khuf. Kalau berwuduk boleh sapu atas khuf, tapi kalau janabah tak boleh. Fihima, pada kedua khuf yang dipakai pada kedua kaki. Wa yamsahul junubu, dan orang yang berjunub hendaklah menyapu di atas jabirah tadi tu dan balutan serta tampalan tadi tu, wa nahwahu mata syaa, pada bila-bila masa saja dia bersuci. Bila-bila saja bersuci, sapu je di atas balutan atau tampalan tadi. Wal muhdith, begitu juga dengan orang muhdith. Bila sebut muhdith, artinya berhadas kecil. Bila sebut hadas kecil lah. Dia begitulah dalam fiqh. Okey. Wal muhdith pun sama juga. Bila dia batal wuduk, dia tak perlu buka-buka balutan tu tadi, sapu di atas pembalut tu. Waqta ghasli alilihi, ketika dia nak sapu atau nak basuh pada bahagian yang cedera. Alil, cedera kan, habis. Wa yushtaratu fi satiri liyakfiya ma dzukir alla ya'khudha minas sahih, disyaratkan kepada pembalut tadi tu, pembungkus, pembalut, pengikat tadi tu, agar sah dia sapu mimma dzukir tadi, seperti yang disebut tadi tu. Dia sapu di atas pembalut tadi tu, sah dia sapu atas pembalut tu, alla ya'khudha minas sahih, agar dia tidak membalut pada anggota yang sihat, tak sakit, illa ma la budda minhu, kecuali kalau
la budda minhu, yang tak boleh tidak, mesti kena anggota sihat juga. Tujuannya lil istimsa, untuk menjaga anggota yang cedera. Contoh dia patah pada hasta. Mana pula ni? Hasta patah pada hasta tengah sini, maka balutnya mestilah sampai ke tapak tangan, sampai ke lengan, sebab walaupun tapak tangan ni dia tidak cedera, tapi kalau dia gerak, nanti tulang hasta ni pun bergerak, jadi tak boleh sembuh. Maka sebab itulah kena balut sampai tapak tangan ni, supaya dia tapak tangan tak bergerak. Jadi bila tak bergerak, maka tulang hasta tak bergerak. Begitu juga dengan siku ni, kalau dia bergerak, nanti tulang ni bergerak, maka dibalut sampai lebih sini supaya dia tak boleh bergerak. Barulah boleh dia sembuh, tulang tu boleh bercantum kan. Jadi balut hingga ke tapak tangan sini, itu satu keperluan. Sampai sini satu keperluan. Jadi bila nak wuduk, basuh ujung. Tapi ujung ni kalau dibalut bungkus, itu dah melebihi had lah. Itu tidak sah lah wuduknya macam tu, kan. Sebab ujung ni tak perlu dibalut, tapi dibalut juga, itu tak perlu. Maka kalau kita nak sapu di atas anggota yang tak cedera ni tadi, hukumnya tidak sah. Tak sah sebab tak perlu, kan. Illa ma la budda minhu. Tapi anggota sini ma la budda minhu lah, yang mesti, tak boleh tidak. Ma la budda minhu, tak boleh tidak. Okey, jadi boleh sapu di atas pembalut tu kalau untuk wuduk dan untuk mandi hadas, kan. Masa dia terkena balut tu berjunub dia, mandi kan, mimpi basah. Jadi macam mana? Sapu je atas tu lah. Okey, ada syaratnya. Okey. Wa yajibu ghusl sahih, wajib dia membasuh anggota yang sihat. Li'annaha taharatu daruratin, kerana dia adalah taharah yang darurat. Yang kalau wuduk tadi, ujung jari ni wajib basuh ujung jari ni sahaja, kan. Sebab dia taharah darurat. Nak basuh semua tak boleh. Jadi mana yang ada, kan. Yang lebih ni sapu. Fa'tubira al-ityan fiha bi aqsal mungkin, maka dikiralah membasuh tu tadi tu, maka dikira sah. I'tibara tu dikira sah. Dikira sahan. Tengok istilah ni, yaktafi ni sah, kan. Ingat tu istilah yakfi, sah. Fa'tubira, maka dikira sah. Al-ityan fiha, bila membasuh anggota yang tinggal tadi tu, yang tidak dibalut tadi tu, bi aqsal mungkin, semaksimum yang mungkin. Lawannya bi adna. Jadi aqsa lawannya adna tu minimum, ini aqsa ni semaksimum mungkin, kan. Bukan lebih kurang. Mana yang tak dikena balut, basuh semaksimum mungkin, celah-celah tu, kan, balut, basuh. Habis. Wa yatayammamu wujuban, dan anggota yang tak kena air tadi tu wa yatayammamu, wajib dia bertayamum sebagai ganti kepada anggota yang tidak kena air. Lima rawahu Abu Daud wa Daruqutni bi isnadi kulli rijalhi thiqat, berdasarkan kepada riwayat Abu Daud dan Daruqutni dengan sanad bahawa semua rijal-rijal yang meriwayatkan hadis itu semuanya thiqah.
daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mencerita tentang al-masjuj, seorang yang retak kepala dia tu hingga terbelah lah. Retak terbelah, nampak masjud ni artinya nampak ke dalam lah. Alladhi ihtalama, dia jatuh daripada unta dia, retak kepala dia. Jadi mimpi pula tu, mimpi basah pula. Jadi ditanya para sahabat lain, maka sahabat yang lain mengatakan kami tak tahulah, selain daripada mandi wajib lah kan. Mandi wajib kalau nak solat. Dia pun mandi, waktu salah mandi, pada khalal mak syajjatahu, masuk air dalam dia punya retak kepala dia tu, famata, mati. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama kana yakfihi ayyatayammama, hanya saja sepatutnya dia sah kalau dia hanya bertayamum, wa ya'sibu, tayamum dulu, wa ya'sibu, wa ya'siba, kemudian dia ikat ala ra'sihi, kepala dia, kharqatan, dengan kain. Mula dia tayamum, lepas tu ikat kepala dengan kain, kharqah, thumma yamsahu 'alaiha, kemudian sapu. Bila dia nak mandi, dia mandi, dan bahagian yang kena ikat tadi tu, yamsahu 'alaiha, sapu air atasnya. Jadi air tak kena pada kulit kan. Iyalah, ganti dia dengan tayamum. Tak kena air pada kulit, tapi diganti dengan tayamum. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, manakala semua anggota jasad yang lain yang tak berbalut tadi tu semua kena basuh dengan air kan. Dia mandikan dengan air. Wa tayammamu badalun an ghaslil udwil alil, tayamum itu dijadikan pengganti kepada membasuh anggota yang cedera. Tak boleh basuh anggota cedera, ganti dengan tayamum. Wa masahus satiri badalu an ghasli ma tahta atrafihi minas sahih. Okey, dan menyapu di atas pembalut tadi, sapu di atas pembalut adalah ganti kepada basuh di bahagian kulit, di atraf ni, bahagian di bawah, ma tahta atraf, apa yang di bawah bahagian hujung, apa yang di bawah bahagian hujung, hujung apa, alil, apa yang di bahagian hujung cedera tadi tu, yang terdiri daripada anggota sahih kan. Jadi dibalut yang cedera tu termasuklah anggota sahih pun dibalut. Jadi anggota sahih yang terpaksa dibalut tadi tu dinamakan atraf kan, atraf. Jadi anggota yang tak sakit tadi pun tak kena air juga, diganti dengan sapu air di atas pembalut. Okey, manakala yang cedera tu memang tak boleh kena air langsung, maka diganti dengan tayamum. Ada dua pengganti saja. Pengganti pertama dengan tayamum, pengganti kedua dengan sapu di atas pembalut. Wa idam tana'a wujuba isti'malil ma' fi udwin, apabila terhalang wajib menggunakan air ke atas anggota min mahalli taharah, pada tempat taharah. Contoh wuduk, tempat taharahnya muka dan tangan, kepala dan kaki kan. Itu mahal taharah bagi wuduk kan. Tapi tak boleh imtana'ah, tak boleh sebab ada cedera kan. Jadi apabila tak boleh, nak kenakan air pada mahal taharah tadi, linahwi maradin, seumpama kalau dia sakit, au jarahin, atau cedera, walam yakun alihi satir, tapi dia tak balut kan, wajib tayamum, maka dia wajib tayamum. Sebab air tak boleh kena pada tempat yang sakit, jadi ganti dengan tayamum. Li'alla yabqiya mawdi'al illah bila taharah,
agar tidaklah tinggal tempat yang sakit tadi tu tanpa taharah. Jadi tempat sakit tadi tu tak boleh kena air, ganti dengan tayamum kan. Fayamurru turab ma amkana ala mawdi'il illah, maka hendaklah dia melalukan tanah, debu tanah tadi tu, ma amkana, seboleh mungkin, ke atas tempat yang sakit. Bukan lebih-lebih kurangnya. Dia kena adjust betul-betul. In kanat bi mahallit tayamum, jika cedera itu di tempat tayamum. Tanganlah, contoh tangan, muka ke. Jadi sapu dengan debu seperti biasa sampai tempat yang cedera tu, adjust betul-betul. Kalau muka, adjust betul-betul kan, tepi-tepi dia tu. Wa yajibu ghaslas sahihi biqadril imkan, dan wajib dia membasuh pada anggota yang tak sakit biqadril imkan, seboleh mungkin, seboleh mungkin, jangan lebih kurang. Lima rawahu Abu Daud, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Hibban fi hadis Amr bin Al-As, di dalam hadis riwayat Amru bin Al-As, fi riwayatin lahuma, pada riwayat keduanya Abu Daud dan Ibn Hibban tadi, annahu ghasala ma'atifahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma shalla bihim. Bahawa Amru bin Al-As ni ghasala ma'atifahu, dia membasuh anggota yang sihat. Ma'atif ni anggota sihat yang bersambung dengan anggota sakit kan, ma'atif. Ma'atif. Jadi dia sapu. Wa tawadda'a, kemudian dia berwuduk. Dan dia berwuduk, wudu'a lis-salah, wudu'ahu lis-salah, seperti wuduk biasa untuk solat lah. Kemudian dia solat dengan orang ramai. Jadi imam lah, sebab ni Amru bin Al-As tu kan panglima perang. Dia yang membuka Mesir, kota Iskandaria semua. Jadi dia cedera dalam peperangan tu, dia wuduk, cara dia macam tu lah. Okey. Jadi dia tak boleh lebih-lebih kurang, kena betul-betul. Betul-betul lah. Qala Al-Baihaqi, kata Imam Al-Baihaqi, ma'nahu annahu ghasala ma amkanahu, maksudnya ialah bahawa Amru bin Al-As ni ghasala ma amkanahu, dia basuh seboleh mungkin. Kalau tempat luka dekat sini, dia basuh tu kan. Kemudian yang luka ni diganti dengan tayamum lah. Wa tawadda'a wa tayammama lil baqi, kan. Kemudian dia berwuduk, kemudian yang tak kena ni tadi, luka ni, dia tayamum lil baqi kan, dia tayamum. Wa yatalattaf fi ghasli sahih, maka hendaklah dia berhati-hati dalam membasuh anggota sahih al-mujawir, yang bersepadan dengan yang sakit. Hati-hati, jangan kena air bahagian yang cedera tu, nanti bila nak sembuhnya. Fayada'u kharqatan mablulatan, maka dia meletakkan kain perca, kain perca tu yang basah, mablul, basah, biqurbihi, berdekatan dengan cedera tadi tu, wa yatahamalu 'alaiha, dan dia tekan. Dia ambil kain basah, letak situ, dia tekan sikit supaya air tu keluar kan. Jadi mengalir air tu. Yang penting air tu mengalir masa berwuduk tu. Liyaghsila bil maqatiri minha, agar nak basuh bil maqatir, agar dia dapat basuh dengan cara maqatir, dengan air tu boleh menitik . Kalau mensapu-sapu je, itu sapu kan, itu tak ada maqatir, air tu tak menitik kan. Jadi sebab tu kena ambil kain basah, tekan sikit supaya dia ada maqatir, boleh, air tu boleh mengalir . Minha ma hawalaihi, di sekitar yang cedera tadi, min ghairi ayyasidal ma ilaihi, tanpa perlu alirkan air
pada bahagian mujawir, tepi-tepi anggota luka tadi. Okey, boleh. Fa in lam yaqdir ala zalika bi nafsihi, jika dia tak mampu buat macam tu dengan dirinya sendiri, ista'ana, maka minta tolong orang, walau bi ujratin, sekalipun dengan upah. Wa in ta'adzara, jika tak mampu juga, fa fil majmu', maka dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan annahu yaqdi, dia qada solat dia. Nak macam tu tak boleh tak? Tak mampu dia buat, luka besar, cedera, tak mampu, tak larat kan, qada. Wa yusalli sahibul jabirah, dan hendaklah solat orang yang pakai jabirah tadi tu, idza masaha 'alaiha, jika dia sapu di atas jabirah tu dengan air, wa salah sahih, dan dia anggota yang tak cedera, dia basuh anggota wuduk ataupun basuh mandi, wa tayammama, kemudian dia bertayamum. Dia kena dua. Orang pakai jabirah ni dia kena dua. Satu, dia mandi atau basuh anggota wuduk atau mandi hadas, dan dia kena tayamum. Satu tempat cedera, satu tayamum. Dua tempat cedera, dua tayamum. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu dia i'adatu solat, tak perlu dia ulang solatnya, tak perlu qada. In kana wad'uha ala tuhrin, ni yang paling penting. Jika dia memakai jabirah ni tadi tu, pembalut tadi tu dalam keadaan suci. Tapi kalau dia pakai tu tak suci, macam mana? Wajib dia solat, tapi solatnya kena qada. Apa bezanya kalau solat tak suci kena qada dengan tak payah solat langsung? Bezanya ialah kalau dia solat dalam keadaan tak suci, itu solat menghormati waktu. Kalau dia mati, dikira tak payah, dikira solat lah. Tapi kalau dia tak solat langsung, kalau dia mati, dikira tak solat. Jadi kalau dia solat menghormati waktu, kalau dalam keadaan dia bersuci tak sempurna, dikira solat. Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya mudah-mudahan, kerana dia menghormati waktu solat. Jadi kes-kes di atas tu dia tak perlu qada kalau dia memakai jabirah tu dalam keadaan suci, li'annahu aula minal masah 'alal khuffi, kerana menyapu di atas jabirah tadi tu, di atas pembalut tadi tu, lebih utama daripada menyapu di atas khuf, stocking kulit, lid darurati huna, sebab sapu atas jabirah tadi tu, pembalut tadi tu, darurat. Manakala khuf tu hajat, tak sampai darurat lagi, dia hanya perlu saja. Tapi kalau ni jabirah itu darurat untuk menjaga nyawa, kan. Hadza idza lam takun al jabirah ala mahallit tayammum. Ini kalau jabirah tu bukan jabirah tu dibalut bukan di tempat tayamum, kan. Jadi di kaki, di lengan, kan, lengan. Itu kalau jabirah tu dipakai bukan pada tempat tayamum. Lam takun ala mahal tayamum. Ini penting ni. Wa illa, kalau tidak, maksudnya kalau jabirah tu dipakai di tempat tayamum, jadi nak tayamum macam mana? Wajabat tayamum, wajabat qada. Ni paling penting. Wa illa wajabal qada, ini paling penting. Idza lam takun al jabirah ala mahalli tayamum. Okey, satu, jabirah dipakai bukan pada tempat tayamum, tapi kalau dipakai tempat tayamum tak ada arah, wajib qada. Macam mana qada juga. Sebab tak boleh tayamum, tak boleh, nak basuh pun tak boleh, kan. Wajib qada. Solatnya adalah solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Okey.
Wa in wada'aha ala hadathin, kalau dia memakai jabirah tadi tu dalam keadaan berhadas, sawaun akana fi a'dha'i tayammum, sama ada dia pakai jabirah tu pada anggota tayammum, am fi ghairiha, atau pada tempat lain, min a'dha'i taharah, pada anggota taharah, contohnya dia pakai pada kaki. Masalahnya bila berhadas besar, kaki pun anggota taharah juga. Wajibat naz'aha in amkana, wajib dia buka pembalut tadi tu jika dia mampu. Bila dararin, in amkana bila darar, jika dia mampu tanpa ada mudarat. Kalau mudarat tak payahlah buka. Yubihu tayammum, in amkana bila dararin yubihu tayammum, yang membolehkan dia bertayamum. Wajaba naz'aha in amkana bila dararin yubihu tayammum, yang membolehkan dia tayamum, li'annahu masaha ala satir, kerana dia akan membasuh, akan menyapu di atas pembalut. Kan? Ini maksudnya kalau dia tak mampu untuk buka, kalau buka mudarat, maka dia dibolehkan tayamum. Fashtarata, dan disyaratkan fihi al-wad'u ala tuhrin ka al-khufi. Disyaratkan, ni paling penting, disyaratkan dia meletakkan jabirah tu ketika suci daripada hadas. Sama hukumnya pakai khuf, mesti suci daripada hadas dulu barulah boleh dia pakai khuf. Mesti suci daripada hadas dulu baru boleh dia pakai jabirah. Kalau batal wuduknya ataupun dia berhadas besar, maka dia tak perlu buka dia punya jabirah dia, cukup sapu sahaja di atas jabirahnya. Fa in ta'azzara naz'ahu, jika dia tak boleh nak buka, masaha, maka dia sapulah di atas jabirah tadi tu. Wa shalla, dan dia solatlah. Wa qada, tapi kena qada. Wa qada al-faraid, li fawati syurutil wad'i, sebab dia gagal melaksanakan syarat memakai jabirah tadi, ala taharati, dalam keadaan suci. Fantafa tashbihuhu hina idzin bil khuf, maka bila dia pakai dalam keadaan tidak taharah, tidak suci daripada hadas, ternafilah dia untuk ditashbihkan, dikiaskan dengan khuf. Khuf. Sebab nak pakai khuf pun kena suci dulu baru boleh pakai khuf. Jadi kalau pakai jabirah tak suci, maka tak boleh nak dikias dengan khuf. Wa kadza, begitu juga yajibul qada, wajib qada in amkanahu naza' wa lam yaf'al. Begitu juga wajib dia qada jika dia boleh buka pun pembalut tadi tu, tapi dia tak nak buka. In amkanahu, dia boleh buka, wa lam yaf'al, tapi dia tak nak buka. Doktor tak bagi buka lagi, padahal dah boleh buka dah. Kan? Maka wajib dia qada. Wa kana wad'uha ala tuhrin, walaupun dia memakai jabirah tu dalam keadaan suci, tapi dah boleh buka, dia tak nak buka, maka batallah keharusan dia sapu di atas jabirahnya tadi tu, walaupun dia pakai jabirah tu dalam keadaan suci. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.